Hai semua, hari ini cikgu nak tunjukkan kepada korang semua bagaimana membuat ataupun menghasilkan carta pie menggunakan Excel. Jadi teruskan menonton video cikgu dan kita kembali selepas ini. Baik, kembali lagi bersama dengan cikgu pada hari ini. So hari ini cikgu akan tunjukkan kepada korang semua bagaimana kita nak hasilkan carta pie dengan menggunakan Excel. Jadi sebelum kita mula, Microsoft Excel yang cikgu akan pakai pada hari ini ialah Microsoft Excel 2010. Jadi yang 2010 ni agak advance sedikit daripada yang sebelumnya, di mana kalau kita nak buat graph, dia akan lebih memudahkan kerja kita. So jom kita mulakan. Cikgu akan tunjukkan daripada proses semula sampai akhir, iaitu daripada proses kita type, buat jadual dan kita hasilkan carta pie. Jadi kita mulakan. So ini ialah carta Excel kita. Jadi kita mulakan dengan tajuk dahulu. So katakan tajuk hari ini kita nak buat ialah, tajuk ni kita reka begitu. Katakan tajuk kita ialah jumlah murid yang datang ke sekolah. Ke sekolah. Sekejap. Di bawahnya kita letak mengikut jenis kenderaan pada tahun 2020. Katakan hari ini kita nak buat tajuk ini. Jadi tajuk ini kita kemaskan. So cara untuk kita kemaskan ialah kita select semua dan kita tekan center supaya dia center. Terlebih pula. Kita tekan merge dulu. Merge. Baru kita tekan center. So kita boldkan. Cara boldkan ialah select semua ini dan kita tekan B untuk bold, ataupun kita tekan Ctrl B. Itu untuk kita punya tajuk. So di bawah ini kita akan letak perkara-perkara yang kita akan ukur. Yang pertama kita akan tengok ialah jenis kenderaan. Jadi kita letakkan jenis kenderaan di kolom yang pertama, jenis kenderaan. So kita besarkan, kita double klik, dia akan besar. So kolom yang kedua kita akan letak ialah jumlah murid. So kita nak tengok jenis kenderaan ni apa. Jumlah murid ini berdasarkan jenis kenderaan. Jumlah murid. Ini pencontoh bilangannya kita letak orang. So double klik lagi untuk besarkan. Jadi yang di sini, yang ketiga ini yang penting lah, di mana yang ketiga ini yang akan membentuk carta pie kita, iaitu peratus. Kita letak peratus. Kita letak simbol peratus. Simbol peratus. So kita double klikkan, dia suruh dia besar. Yang ni pun kita boleh boldkan. So select semua, tekan Ctrl B. Untuk bold. Jadi untuk ruangan pertama ini kita letak jenis-jenis kenderaannya lah. Kamu boleh bayangkan apa jenis-jenis kenderaannya biasa kita gunakan untuk ke sekolah. Kita letak yang pertama, katakan kita letak bas sekolah. Bas sekolah. Yang kedua ialah van. Yang ketiga kereta. Motosikal. Dan juga yang terakhir ialah basikal. Katakan ini adalah jenis kenderaan yang kita nak ukur pada hari ini. 5 jenis kenderaan, dan kita letak di bahagian bawah ini kita letak jumlah keseluruhan. Keseluruhan, iaitu kita nak tengok nanti jumlah keseluruhan semua murid dan jumlah keseluruhan peratus ini nanti. So kita pergi yang kedua, iaitu jumlah murid. Katakan kita reka data jumlah murid ini, katakan di sekolah kita letak yang menggunakan bas ialah 200 orang.
yang menggunakan van 150 orang, yang menggunakan kereta katakan kita letak 100, yang menggunakan motosikal 30, dan yang menggunakan basikal hanya 20 orang. Jadi yang ini ialah datanya. So kita nak letak tengah-tengah. Oke, select semua. Cara untuk letak dia tengah-tengah ialah select semua ini dan tekan center yang ini. Oke, center. Oke, dia akan letak di center. Jadi lepas ini kita nak kira jumlah keseluruhannya dengan menggunakan Excel. Tak perlu kita tekan calculator. Oke, dengan menggunakan Excel, cara dia ialah daripada 200 ini. Oke, kita selectkan semua sampai ke jumlah keseluruhan. Biarkan jumlah keseluruhan ini kosong supaya nanti bila kita kira jawapannya akan muncul di bawah ini. Oke, cara dia ialah lepas kita select semua. Oke, lepas tu kita tekan auto sum. Di atas ini ada auto sum. So kita tekan saja auto sum dan dia akan terus keluar jumlahnya, yaitu 500. Oke, so sekarang kita akan kira peratus, sebab peratus ini penting untuk membentuk catapai itu, dan peratus itu nanti kita akan letakkan di dalam catapai itu supaya menunjukkan setiap sektor itu berapa peratusnya. Oke, so sekarang kita akan kira peratusnya dengan menggunakan Excel. Tak perlu kita tekan calculator, biar Excel yang kira. Jadi caranya ialah yang pertama kita nak kira untuk bas sekolah. Jadi yang pertama, so kita select dekat sini. Oke, tekan di ruangan peratus di bawah bas sekolah ini. Lepas tu kita pergi ke ruangan FX ini, tekan sekali. Dan cara untuk menggunakan formula dia ialah tekan dulu sama dengan, lepas tu tekan nilai 200, lepas tu bahagi, lepas tu tekan nilai keseluruhannya 500, tekan darab, dan 100%. Oke, so lepas itu kita tekan enter dan keluar jawapannya. Sebab pengiraan peratus ialah jumlah, jumlah bahagi dengan jumlah keseluruhan darab dengan 100%. So dia akan dapat jawapan. Jadi kita kira yang seterusnya, yaitu van, sama juga dekat FX ini kita tekan, lepas itu kita tekan sama dengan, tekan jumlah van, tekan bahagi, lepas itu tekan 500, tekan darab 100%, tekan enter. Dia akan keluar 0.3. Lepas itu kereta kita sambung sama juga, kita ulang balik. Oke, kereta bagi jumlah keseluruhan darab 100%. Oke, tekan enter. Lepas itu motosikal pun sama. Oke, motosikal bagi jumlah keseluruhan darab dengan 100%. Tekan enter. Dan last sekali ialah untuk basikal, sama juga. Oke, sama dengan tekan jumlah basikal, tekan bahagi, tekan jumlah keseluruhan darab dengan 100%, tekan enter. So untuk kira jumlah keseluruhan ini, kayak kita sudah kira setiap ini, kita sudah kira peratusnya. So untuk kira keseluruhannya sama juga, kita select semua sampai ke jumlah keseluruhan, tekan auto sum. Oke, so kita sudah dapat jawapannya, tapi jawapannya bukan dalam bentuk 100% ataupun tidak ada simbol peratus. Jadi untuk menukarkan simbol peratus ini, oke, contohnya yang ini sepatutnya jumlah keseluruhan dia ialah 100% kan. So cara dia ialah, oke, kita select semua ini dan kita tekan yang ada simbol peratus di atas ini. Oke, kita tekan yang itu dan dia telah bertukar kepada peratus. Oke, so lengkap untuk jadual kita. Jadi kita buat kolom jadual ini. Oke, kita tekan di atas ini ada kolom dia. Oke, kalau dia sudah segi 4 macam ni, kita tekan satu. Oke, so kita siap untuk jadual. So bila jadual sudah siap, tiba masanya untuk kita buat catapai. Oke, untuk buat catapai, ya, apa yang kita kena buat ialah, jadi ruangan jenis kenderaan ini, semua jenis kenderaan ini kita kena select. Oke, daripada bas sekolah sampai ke basikal. Lepas tu kita tekan control.
tekan Ctrl. Sambil itu kita pergi ke peratus ini dan kita select semua peratus ini. Oke, dan itu proses yang pertama. Proses yang pertama kita select jenis kendaraan dan juga peratus. Yang kedua ialah kita pergi ke atas ini, ruangan atas ini, kita pergi ke insert. Dekat insert ini dia ada banyak jenis graf-graf. Jadi graf yang hari ini kita akan buat ialah ChartApy. So kita tekan dan kita pilih yang senang lah. Dia ada empat jenis yang ini. Kita pilih yang senang, yang ini. Kita tekan dan dia akan keluar ChartApy. Bila sudah keluar ChartApy, ini bukan bentuk ChartApy yang kita nak lah. Yang ini hanya untuk sampel saja dan kita boleh edit dan tukar. Sebab yang ini belum lengkap lagi. Dia belum lengkap tajuk, dan yang ini saya dah letak di tepi. Saya tak mau diletak di bawah. So lepas tu di dalam ini kita nak letak peratus. Sebab yang ini tadi peratus tu perlu di dalam. Jadi cara dia ialah kita nak pilih ChartApy yang lain. So kita pergi ke chart tool ini, chart tools, tekan dan dia akan bagi kamu pilihan-pilihan graf ini. So pilihan graf yang kita nak ialah yang ini. So kita tekan, dia akan jadi macam ini. Keluar peratusnya. So peratus ini kita boleh alih lah untuk dia kelihatan lebih kemas lagi lah. Kita tekan, kita drag, kita tekan sekali, kita drag, tekan sekali, drag, supaya dia kemas. So sekarang kita dapat ini. Lepas tu petunjuk ini kita besarkan sikit supaya nampak. Kita tekan yang atas sikit. So sekarang kita nak lengkapkan keseluruhan ini sikit saja lagi. Kita tekan yang ini. Chart ini kita akan tukar kepada dia punya tajuk yang sebenar. Jadi cara untuk tukar tajuk yang sebenar sama ada dia ada dua cara. Sama ada kamu nak type keseluruhannya, type yang ini, jadual ini kamu nak type, kamu letak dalam ini, ataupun kamu kopikan. Cara yang paling cepat ialah kita copy lah. Kita tekan chart title ini, lepas tu kita tekan sekali lagi, tunggu dia yang bling-bling ni keluar, lepas tu kita tekan Ctrl A untuk select semua. Ini nantilah kita buat. So kita pergi ke sini dulu, tekan Ctrl C untuk copy. Lepas tu kita pergi ke chart title ini, sama macam tadi, tekan sekali, lepas tu tekan sekali lagi, Ctrl A, lepas tu tekan Ctrl V, Van untuk paste. Dia terlebih pula. Cara kalau dia terlebih, dia dekat bawah ni kan, tekan backspace, back lagi. Kita kecilkan dia punya tulisan, select all. Kita select all ataupun Ctrl A, pergi ke home. Kita tukarlah dia punya size, tekan A minus, dia akan jadi kecil. So kita center dia. Tekan space supaya dia center. Tekan. Yang ini kita tak mau. Kita delete. Tekan backspace. So kita atur. Kita atur sikit lagi. 99% lagi. Jadual sudah settle. Dan satu lagi, kita nak tunjukkan yang ini, kita nak namakan sebagai petunjuk. So apa yang kita buat ialah kita besarkan sikit lagi. Kita nak insert text lah, text box. Pergi insert, tekan text box, tekan sekali text box dan tekan sekali di sini, dan kita type petunjuk. Titik bertindih. Lepas tu Ctrl A dan Ctrl B untuk bola. Kita nak boldkan. So ini adalah ChartApy kita. So dah siap. So ini adalah cara-cara untuk menghasilkan ChartApy dengan menggunakan Excel. Mana-mana Excel pun sama saja. Tidak kira Excel 2010, tidak kira Excel yang sebelum-sebelum inilah. Benar yang sama. Jadi saya harap kamu boleh faham dan boleh try sendiri. Tonton video cikgu, lepas tu try. Boleh gunakan data-data cikgu ini
Dan kalau ada apa-apa masalah ataupun apa-apa komen, kamu boleh letak di bawah, komen di bawah. Kalau ada apa-apa masalah, kamu boleh komen di bawah supaya juga boleh bantu kamu. Oke, so itu saja untuk video kali ini. Oke, sehingga kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.